Oke, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih juga yang sudah bersama di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe dan like dan komen, share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang ada di channel ini. Berita hari ini mengkongsikan kepada Anda daripada Cosmo. Nurul Izzah kongsi berita pemergian bayi dalam kandungan. Petaling Jaya bekas ahli parlimen Marmatang Pahu Nur Izzah Anwar berkongsi berita sedih berhubung pemergian bayi di dalam kandungannya kepada umum. Nur Izzah yang juga anak sulung Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail turut memuat naik gambar mereka bertiga berpelukan dengan keterangan kisah kehilangan bayi yang dikandung. Sejak 19 November 2022, mungkin inilah kali pertama kami berpelukan. Terlalu banyak yang telah kami lalui bersama. Selesai berkempen, sempat pula menjangkiti COVID-19 buat kali kedua. Mendapat berita, kami mengandung anak keempat. Kemudian sedang sibuk menguruskan tugasan baru ke sana kemari, kembali ke Pulau Pinang, kemudian ke Putrajaya dikejutkan pula dengan berita pemergian bayi yang dikandung. The little boy boat is gone, katanya pada hantaran Instagram hari ini. Dalam pada itu, beliau turut mengucapkan syukur selain terfikir tentang wanita-wanita yang melalui episode serta pengalaman sama walaupun jalur individunya berbeza. Ungkapan mensyukuri nikmat kata-kata indah untuk Yang Maha Esa yang kita ucapkan walau mengalir air mata kerana kita hanyalah insan kerdil, insan yang lemah dengan perasaan, hati, memori dan pengalaman. Jadi, kenapa Anda hampir semua daripada kita mengalami kehilangan rasa? Kita boleh menawarkan doa, perlukan maya dan ingatan bahawa kehidupan ini diteruskan. Keindahan, kegembiraan dan kebahagiaan ini mengingati setiap sudut sama ada senyuman atau dalam pelukan papa dan mama setiap saat itu dikira. Selamat pulang dalam setiap kehangatan yang Anda alami luahannya. Katanya, lagi proses penyembuhan merupakan sesuatu perjalanan dan sekiranya memerlukan sedikit masa untuk bernafas, jadi lakukan saja sebelum masuk ke bab seterusnya dalam kehidupan baru. Pada Ogos tahun lalu, Cosmo melaporkan Nurul Izzah selamat melangsungkan perkawinan dengan seorang penyelidik khazanah. Salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Bagi mereka yang baru bergabung di channel ini, sila tekan subscribe, like, komen, share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mau kongsikan kepada Anda daripada berita harian. Anwar restu Hajiji sebagai Ketua Menteri. Kota Kinabalu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau merestui pengurusi Gabungan Rakyat Sabah GRS Datuk Seri Hajiji Noor sebagai Ketua Menteri. Ya, saya merestui beliau. Beliau adalah Ketua Menteri, katanya. Anwar berkata demikian ketika ditanya pemberita sama ada beliau merestui pentadbiran Hajiji selepas mengadakan pertemuan di kediaman rasmi Ketua Menteri Sabah di Serijegaya di sini malam tadi bagi merungkai kemelut politik yang sedang melanda negeri ini. Yang turut hadir ialah Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Hajiji dan ahli Dewan Undangan Negeri Adun yang menyokong Hajiji. Mengulas lanjut, Anwar berkata beliau berterima kasih kepada Hajiji dan semua pihak berkaitan kerana mendengar pandangan dan usaha menyelesaikan kemelut politik di Sabah. Kita mahu kerajaan Sabah yang kuat bawah kepimpinan Hajiji.
Esok hari ini satu rang undang-undang RUU penting untuk mengembalikan hak Sabah melalui pembentangan Menteri Kabinet persidangan Dewan Undangan Negeri. Ini satu perubahan yang besar bagi saya. Ini adalah keutamaan, beri peluang kepada Ketua Menteri untuk bincang dan mencari satu formula terbaik untuk kebaikan Sabah, katanya. Terdahulu selepas mengadakan pertemuan tertutup lain, Anwar menjelaskan keputusan berhubung kemelut politik di negeri ini berbeda dalam tangan pimpinan Sabah sendiri. Perdana Menteri berkata beliau hanya mampu memberi nasihat dalam usaha mengatasi isu berkenaan, namun menyifatkan keadaan kini sudah semakin baik. Katanya beliau dan Ahmad Zaid mencari formula yang baik untuk jalan penyelesaiannya. Pengurusi BN Sabah Datuk Seri Bong Mokhtaradin yang juga presiden, yang juga pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri ketika ditemui pemberita pula berkata pihaknya sudah memberi pandangan mengenai kemelut politik di negeri ini pada pertemuan dengan Anwar di Sutera. Salam sejahtera, terima kasih masih berada di channel ini. Bagi mereka yang baru bergabung di channel ini, sila tekan subscribe, like, komen, share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini. Berita Malaysia kini. Kes leweng RM92.5 bilion silakan siasat tapi jangan jadikan hela politik, Ahmad Faizal. Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azamu berkata Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM perlu menyiasat secara menyeluruh berhubung kes membabitkan penahanan seorang Ketua Bahagian Bersatu Wilayah Persekutuan. Ini berlaku selepas Ketua Pesuruhjaya SPRM Azman Baki mengesahkan penahanan seorang lelaki berusia 42 tahun berhubung dakwaan penyelewengan RM92.5 bilion yang diperuntukkan untuk package rangsangan ketika pandemik COVID-19 sewaktu pentadbiran terdahulu. Menurut laporan The Star, Ahmad Faizal berkata dia berasa pelik mengapa kes itu dikaitkan dengan parti dan presidennya. Ya, siasat kes itu, tetapi ia tidak sepatutnya menjadi hela politik untuk memburukan pentadbiran terdahulu. Terdapat ramai ahli politik yang rapat dengan presiden termasuk saya. Saya percaya presiden parti tidak melakukan kesalahan, namun biarlah SPRM menyiasat kes itu, katanya. Package rangsangan itu digunakan di bawah Kerajaan Perikatan Nasional PN yang mengambil alih kerajaan ketika COVID-19 yang melanda negara. Difahamkan lelaki yang ditahan itu mempunyai kaitan dengan kepimpinan Bersatu. Mengulas lanjut, Ahmad Faizal berkata dia juga sentiasa mendapat peluang untuk menerima proyek namun ia tidak berlaku. Saya tak pernah mendapat sebarang proyek, tambahnya. SPRM pada Jumaat menahan dua pegawai sebuah syarikat swasta kerana didakwa menjadi orang tengah dalam pengagihan proyek kerajaan di bawah package rangsangan ekonomi antara 2020 dan 2022. Sumber SPRM berkata lelaki itu yang dipercayai menerima rasuah untuk menjadi orang tengah dalam proyek terbabit ditahan selepas keterangannya direkodkan di ibu pejabat SPRM. Azman turut mengesahkan penahanan itu sambil menambah kes disiasat mengikut Seksyen 16E Akta SPRM 2009. Mahkamah Majerit Putrajaya membenarkan lelaki itu direman dari 6 Januari sehingga 10 Januari bagi membolehkan SPRM melengkapkan kertas siasatan.
SPRM sebelum ini dilaporkan memulakan siasatan terhadap dakwaan penyelewengan Rp92.5 bilion yang diperuntukkan untuk package rangsangan ketika pandemik COVID-19 sewaktu pentadbiran terdahulu. SPRM dalam kenyataan sebelum ini berkata, Kementerian Keuangan sudah memberikan perincian dana berkenaan di bawah package rangsangan ekonomi pada 2020 dan 2021 berkaitan pengurusan COVID-19. SPRM berkata sebanyak Rp530 bilion diperuntukkan dan daripada jumlah itu Rp92.5 bilion adalah membabitkan dana kerajaan manakala Rp437.5 bilion bukan dana kerajaan. SPRM juga dilaporkan akan memanggil bekas Perdana Menteri dan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin dan 2 bekas menteri untuk membantu siasatan. Salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Bagi mereka yang baru bergabung di channel ini, sila tekan subscribe, like, komen, share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya kongsikan kepada Anda daripada berita